Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang diucapkan kepada penonton mahasiswa-mahasiswi ke seminar Bijak Merancang Wang BMW Anjuran Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya Akademi Pengajian Islam. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia Tuan Afian bin Ma'rawi, Perunding Kewangan dan penulis buku Bijak Merancang Wang BMW, merangkap ahli panel kita pada pagi ini. Yang berusaha Saudara Zaidi bin Wahidi dan juga Saudari Asna binti Sulaiman, perwakilan KMUM Akademi Pengajian Islam, serta barisan ahli sekretariat yang lain. Seterusnya yang dikasihi rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam secara langsung pada pagi ini. Sahabat seperjuangan sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana memberi kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini bagi mengimarahkan seminar Bijak Merancang Wang BMW bagi mempelajari beberapa input penting pada seminar ini. Sedari bagala mahasiswa, lagi kita seharusnya mengamalkan habit pengurusan wang yang efisien dan membentuk mindset kewangan yang betul sewaktu belajar. Di samping tanggungjawab peribadi yang lain, agar asas-asas pengurusan wang seperti penjimatan, penyimpanan, hutang dan pelaburan dikuasai dengan baik, seterusnya mengharungi badai ekonomi yang mencabar dewasa kini. Tak kenal maka tak cinta. Jadi insyaAllah saya akan menceritakan sedikit biodata ringkas panel kita pada pagi ini. Nama penuhnya ialah Afian bin Ma'rawi. Beliau merupakan seorang perunding bertauliah Islamic Financial Planner oleh Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia di bawah Bank Negara Malaysia. Beliau berpengalaman dalam bidang perkhidmatan kewangan di Malaysia semenjak tahun 2003, sebaik sahaja graduate daripada Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Tulisan-tulisan beliau selalu tersiar di majalah niaga.com, Harian Metro, majalah Solusi, majalah Labu, Prospek Hartanah Malaysia, The Rocket dan lain-lain. Jadi itulah sedikit biodata ringkas tentang ahli panel kita pada pagi ini. Jadi kita mempunyai ahli panel yang cukup hebat pada pagi ini untuk sama-sama kita mengutip mutiara-mutiara ilmu daripada beliau. Sidang penonton sekalian, untuk makluman, diskusi ini akan berlangsung sehingga pukul 11.45 minit pagi, insya-Allah. Kemudian kita akan buka sesi soal jawab. Jadi saya menjemputlah penonton-penonton sekalian untuk bertanyakan soalan. Sekiranya ada soalan di ruangan komen Facebook Live ni. Dan saya nak minta juga kepada semua penonton-penonton sekalian untuk sama-sama kita share live Facebook kita pada pagi ini kepada sahabat-sahabat yang lain, dan kita anggarkan pada pagi ini insya-Allah kita target 1,000 orang penonton insya-Allah. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Tuan Afian bin Ma'rawi untuk meneruskan seminar Bijak Merancang Wang. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat berjumpa dan kumpul untuk sesi mini seminar. Kita panggil mini seminar lah sebab 1.5 jam je kan. Dan sebenarnya untuk pagi ini saya lebih prefer kalau di peringkat MC, moderator ataupun para penonton, kalau ada soalan boleh terus tanya pada saya. Okay, saya akan bagi intro dulu. Jadi sementara itu boleh rakan-rakan kumpulkan soalan, dan kalau ada soalan-soalan di peringkat daripada moderator, daripada penganjur, itu lebih baik lah kan. Baik, apapun saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi untuk menjemput saya pada pagi ini.
Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Alif, dan khususnya para JK penganjur, para mahasiswa dan penonton sekalian. Alhamdulillah, kita dah masuk ke tahun 2021, bulan 3 dan masih lagi berada dalam PKP PKP, PKPB, PKPC, PKPD sampai PKPZ lah kita. Dan sepanjang tahun 2020 yang lepas, kita melalui satu zaman, satu tahun yang tidak pernah kita lalui. Tak pernah kita lalui, hampir setiap hari berada dalam rumah. Kalau ikutkannya bulan tahun 2020 tu yang kita betul-betul free bulan Januari dengan Februari saja. Kan? Sampai start Mac, hujung Mac, sampai ke hari ini kita berada dalam PKP. Masih lagi belum ditamatkan lagi, disambung dengan PKPB, PKPC dan seterusnya. Dan saya pun agak jarang juga program bersama dengan mahasiswa ni. Saya selalu jarang saya terima mahasiswa punya programnya. Tapi sebabkan pihak penganjur pandai pujuk, saya terima jugalah untuk program kita pada pagi ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, memandangkan yang jemput saya ialah mahasiswa dan saya yakin yang tonton ini ialah mahasiswa, saya cuba level down kan konten-konten saya lebih kepada untuk mahasiswa, untuk student. Ilmu tentang kewangan ini tuan-tuan dan puan-puan semua tidak diajar kat universiti, betul tak? Ke ada belajar? Ada belajar tak dekat universiti ilmu tentang kewangan tak diajar kan? Tak diajar di universiti, malah juga tidak diajar di sekolah menengah, di sekolah rendah, apatah lagi di peringkat prasekolah, peringkat tadika dan seumpamanya kan. Kalau ajar pun ilmu yang basic, ilmu tentang matematik, ilmu tentang duit, ilmu tentang jual beli, ilmu tentang muamalat sedikit. Tapi ilmu macam mana kita nak mempergunakan wang kita, macam mana nak menjadikan hidup kita lebih baik dengan harta, macam mana kita nak jadikan duit kita lebih banyak, nak jadikan duit kita lebih baik dan seumpamanya, jarang diajar. Jarang sangat diajar di dalam sistem pendidikan kita kat Malaysia. Dan hasilnya apa? Hasilnya apa terjadi hari ni kita tengok kat luar sana. Kat luar sana lebih ramai orang yang berjaya dalam kewangan ataupun orang yang lebih lemah dalam kewangan. Saya tanya pengurusi kan, saya tanya penonton yang menonton ni, tuan-tuan cuba jawab, cuba tengok hasilnya hari ni dengan sistem pendidikan yang ada hari ni. Kalau tuan-tuan tengok di negara kita hari ni, kita tengok rakan-rakan kita tengok sekeliling kita, dalam bidang kewangan, dalam pengurusan kewangan, ramai yang pandai menguruskan kewangan ke ataupun lebih ramai yang tak pandai menguruskan kewangan? Tuan-tuan boleh jawab sendiri soalan tu. Pengurusi boleh kita jawab tak pengurusi? Soalan tu daripada panel kepada pengurusi tu. Jarang panel tanya pengurusi, selalunya pengurusi yang tanya panel kan. Cuba jawab sikit. Ramai yang kurang. Ramai yang kurang ramai yang kurang. Baik, tuan-tuan. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab apa? Sebab dalam kewangan kita selalunya first kali kita tak belajar pun kan. Masa sekolah dulu tak belajar, sekolah rendah tak belajar, sekolah menengah tak belajar, masuk universiti tak belajar. Dan lepas saja kita habis universiti, lepas saja kita habis belajar, kita pun terdedah dengan kewangan. Kita mula bekerja, itu pun kau dapat kerja lah kan. Kita mula terlibat dengan kehidupan, bekerja kan, beli kereta, menyewa rumah mula-mula, lepas tu kita mungkin membeli rumah lepas beberapa tahun, kita kumpul duit untuk kahwin, kita beli motor, kita beli kereta, dah sebut tadi kan, kita belanjakan, kita bekerja, kita dapat gaji, dan kita buat benda tu dalam keadaan kita tidak diajar pun. Tidak ada ajar pun kat universiti, diajar lepas dapat gaji, apa nak buat dekat duit gaji tu. Lepas dapat duit gaji, nak beli kereta, berapa harga kereta yang sesuai. Nak beli rumah, berapa harga rumah yang sesuai. Nak kahwin, macam mana nak kumpul duit untuk kahwin. Nak beli tu, nak beli ni, macam mana. Tidak diajar. Tidak diajar macam mana nak menyimpan. Tidak diajar macam mana nak melabur. Tidak diajar macam mana nak berhutang. Nak berhutang dengan baik macam mana. Hutang baik dengan hutang jahat macam mana. Apa lagi? Tidak diajar macam mana nak melanggar takaful dan seumpamanya. Tidak diajar. Dan akhir sekali, apa yang berlaku dalam masyarakat kita, apa berlaku dalam kehidupan kita, lebih ramai orang yang tak pandai menguruskan kewangan berbanding dengan orang yang pandai menguruskan kewangan. Dan kita akan terikut dengan orang sekeliling kita. Kita akan tengok kawan kita, kita akan tengok housemate kita akan tengok classmate kita buat macam mana, kita akan tengok senior kita buat macam mana. Kan? Orang beli kereta, kita pun beli kereta. Orang makan KFC, kita pun nak makan KFC. Apa lagi? Orang
belanja sampai habis hujung bulan, kita pun belanja sampai habis hujung bulan. Itu yang berlaku. Kita menguruskan kewangan kita hanya berdasarkan teka-teka saja. Kita menguruskan kewangan kita hanya berdasarkan andaian-andaian. Kita menguruskan kewangan hanya berdasarkan apa orang cakap, apa orang ikut. Contoh mudah tuan-tuan. Lepas grad, katakanlah sekarang ni fresh graduate gaji berapa agak-agak tuan-tuan? Tuan moderator kita. Gaji sekarang ni kalau grad, fresh graduate gaji berapa sekarang ni? Saya anggap lebih kurang 1,500 ke 2,000. 1,500 ke 2,000. Kita ambil lah maksimum 2,000 contohnya kan. Okey. Lepas grad kita belajar dapat income 2,000, betul? Yang dapat income 2,000. Okey. Dengan income 2,000 tu banyak ke sikit? Satunya Tuan Arif sekarang ni masih lagi belajar ke dah bekerja? Masih lagi belajar? Saya belajar. Oh, belajar. 2,000 banyak ke sikit? Kalau untuk mahasiswa boleh lah. Banyak je lah. Banyak juga. Sikit. Banyak lah kan? Pernah dapat 2,000 tiap bulan? Tak pernah. Tak pernah dapat kan? Tak pernah. Betul tak? Kalau saya tanya student, tanya mahasiswa yang final year, 2,000 memang banyak. Betul 2,000 banyak. Cukup banyak 2,000. 2,000 ni banyak. Sebab apa kita rasa banyak? Okey, saya tanya yang menonton. Ramai yang menonton ni. Saya tengok ni nama-nama ni yang komen ni saya baca Nanti yang menonton tolong komen. Saya baca daripada awal. Asna binti Sulaiman, Afiqah Mahyudin, Nur Ami Ashikin, Fidausi Nazula, Azri Izaidi, Izzadin Nazri, Nur Ami Ashikin. Dah tadi. Lagi siapa lagi? Afiqah Mahyudin. Okey, saya tanya tuan-tuan semua. Saya tanya menonton ni, selaku mahasiswa dapat 2,000 bulan-bulan selaku mahasiswa, banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Tuan-tuan yang menonton ni kan, selaku mahasiswa, masa mahasiswa sekarang ni, pernah dapat tak 2,000 tiap bulan? Saya ikhlas betul lah kan. Saya tanya MC tadi, moderator tadi, dia kata boleh lah mula-mula kan. Lepas tu kata, pernah dapat tak 2,000 tiap bulan? Kata tak pernah. Banyak lah tu kan. Sebab tahun dapat 2,000 tiap bulan kan. Baik, tuan semua banyak kan. Okey, baik. Ada yang cakap sikit kalau duduk KL. Tak apa, soalan saya ialah tuan-tuan selaku mahasiswa, kita kira duduk mana pun, selaku mahasiswa dapat 2,000 tiap bulan. Banyak ke sikit? Saya tanya tuan-tuan. Kan? Saya tanya, ada jawab tu. Aminuddin Nabil, Afiqah Mahyudin, Izzuddin Nazri. Banyak okey, alhamdulillah, ramai banyak Okey, banyak. Sebab apa? Sebab tahun ni sendiri masih lagi bujang, betul. Tuan-tuan semua akan rasa banyak 2,000 ni. Dapat 2,000 sebulan. Saya pun masa dulu 1,000 pun banyak dah. Saya dulu grad lebih kurang 17 tahun lepas. 1,000 pun cukup banyak lah bagi saya. Dulu. Suatu ketika dulu. Okey, baik. Saya cerita semua yang menonton ni majoritinya student Rakan-rakan yang menonton cuba komen sikit. Yang menonton ni semua masih lagi tu. Tak ada saya sebab ada share juga dekat Facebook saya tadi. Pokok ada orang yang bukan student, bukan student saya tengok balik. Okey, ada. Okey, yang bukan student share. Okey, baik. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa banyak 2,000. Biasa tuan-tuan dapat berapa tiap bulan tuan-tuan? Tuan-tuan sebagai student lah. Average berapa tiap bulan? Average berapa tuan-tuan dapat? Cuba jawab sikit kat komen. Kalau boleh. Dia tu cabaran program online ni. Program online ni kadang kita rasa macam cakap seorang. Nasib baik ada pengurusi kan. Nasib baik ada moderator kat sini. So saya kena tengok dekat komen lah. Kat komen, bila komen ni barulah seronok tengok ada interaksi. Sebab kalau program dekat dalam dewan, dekat dalam kelas, jadi dia ada interaksi, jadi lebih seronok. Kan boleh bergerak sana, bergerak sini. Saya boleh tengok lah. Ni fokus ke tak fokus ni? Ni main handphone ke tengok saya ni kan? Ni bila depan PC je ni, saya pun tak tahu. Tuan-tuan ni tengok saya ke, tengok keseimbangan saya ke, tengah tengok main handphone saja-saja ni. Baik, saya tanya tuan-tuan semua. Okey, saya tanya tuan-tuan semua. Okey, 2,000 tuan-tuan kata banyak kan? Okey, sekarang tuan-tuan yang biasa tuan-tuan dapat berapa? Yang biasa tuan-tuan selaku student, average berapa yang tuan-tuan dapat? Biasa average, okey, dah ada jawab tadi 400 ke 600, 400. Okey, baiklah 400, 500. Okey, saya tanya tuan-tuan. 400, 500 banyak ke sikit? Saya tanya tuan-tuan. 400, 500 banyak ke sikit? Moderator. 400 sebulan, 500 bulan. Sikit Sikit. Tak cukup. Sikit, okey. Cukup lah. Okey, saya tanya yang kat komen ni. Banyak dah komen ni. Dah makin ramai kalau saya tanya 400, 500 banyak ke sikit? 400, 500 banyak ke sikit? Tolong jawab dekat bahagian komen. Dekat bahagian komen saya tunggu komen.
400, 500 banyak kalau motor tak rosak. Bolehlah buat makan. Yalah, soalan saya banyak ke sikit? Memanglah boleh buat makan, boleh buat makan minum semua kan. Sikit, sederhana. Bolehlah buat makan. Lagi-lagi, saya tengah komen lagi. Komen. Cuba komen. 400, 500 ni banyak ke sikit? Sikit. Lagi. Nur Amy, Ashikin bagi tahu sikit. Izzuddin Mahidu. Oh, Izzuddin Mazri banyak 400, 500. Jarang saya dengar jawapan tu daripada student kata 400, 500 tu banyak. Afiqah Majidin sikit. Ahmad Aziz sikit. Azizul Adha banyak. Okey, tak apa. Jawab je. Okey, baik. Tuan-tuan, majoriti jawab sikit, betul tak? Adalah seorang dua jawab banyak. Okey, tak apa. Cukup je. Kalau duduk kolej banyak tuan. Kalau duduk rumah sewa tak cukup. Okey. Baik. Tuan-tuan, majoriti jawab sikit, betul? Kan ada jawapan saya rasa 70% jawab sikit. Ya, cukup lah. Yang jawab banyak tu ada jawab banyak, ada seorang dua jawab banyak, lepas tu yang ada jawab kalau duduk rumah sewa banyak sikit, kalau duduk kolej banyak kan. Okey, baik. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan rasa sikit? Kenapa tuan-tuan rasa 300, 400, 500 tu sikit? Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan rasa sikit? Cuba tuan jawab. Kenapa tuan-tuan rasa sikit? Kenapa tuan-tuan rasa 400, 500 yang tuan-tuan dapat setiap bulan ni sikit? Dan bila cakap kalau dapat 2,000 banyak kan? Berapa sikit? Kenapa tuan-tuan rasa sikit? Kenapa tuan-tuan rasa sikit? Kalau saya tuan, sebelum akhir bulan tu dah habis dah. Sebelum akhir bulan dah habis. Sebelum dapat. Sebab banyak, okey ada jawab tu. Sebab banyak ikut individu, menyimpan agak banyak, penggunaan agak sikit. Sebab cukup makan untuk bayar hutang. Sebab banyak guna untuk membeli. Okey, banyak kendak. Okey, baik, bagus. Baik, saya tanya tuan-tuan lah. Kalaulah budak sekolah menengah atau budak sekolah rendah dapat duit 400, 500 ringgit sebulan, banyak ke sikit? Saya tuan-tuan soalan. Kalaulah duit tu kan dapat pada budak sekolah rendah 400, 500 ringgit sebulan. Banyak ke sikit bagi dia orang agak-agak? Dan tuan-tuan pun pernah berada kan? Sekolah menengah, sekolah rendah dulu. Agak-agaknya kan, saya ulang balik soalan. Kalau dah tuan-tuan dapat duit 400, 500 ringgit tiap-tiap bulan ketika umur sekolah menengah, sekolah rendah dulu, banyak ke sikit? Jutawan tuan. Banyak benar, banyak. Raya dia orang kan dapat. Banyak. Baik. Banyak. Banyak. Okey, baik. Tuan-tuan. Banyak sebab kepala dia orang sikit. Okey. Tadi tuan-tuan cakap 400, 500 sikit kan. Dan bila kita bagi duit sama, kalau kita masa tu tengah sekolah menengah, sekolah rendah, banyak 400, 500 ringgit sebulan. Baik. Dan bila saya tanya, mula-mula tadi saya tanya 2,000 sebulan, tuan-tuan kata banyak. Majoriti jawab banyak. Banyak 2,000 sebulan. Dapat gaji 2,000 sebulan, banyak. Baik. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya rakan-rakan yang dah grad, yang dah kerja 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2,000. Dan tanya kawan-kawan UM tuan-tuan, senior-senior, kalau ada kat sini, kalau ada lah, cuba tag. Cuba tag rakan-rakan senior yang dah kerja 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tanya dia orang, gaji 2,000 sebulan, banyak ke sikit? Cuba tanya. Cuba tag. Cuba tolong tag rakan-rakan senior tuan-tuan. Dan letak soalan tu. 2,000. Jangan tag saja. Kalau ada tag saja tak perasan soalan saya ni. Tag dan tanya soalan. Gaji 2,000 banyak ke sikit? Yang dah grad 2-3 tahun. Agak-agaknya lah apa jawapan dia orang agak. Dah ada jawapan tu. Syakir Rushdi dah bagi jawapan. 2,000 sikit bagi dia orang. 2,000 sikit. Ahmad Azizi bagi tahu. Okay, yang lain semua tag. Okey, baik. Tuan-tuan, apa berlaku sebenarnya? Kan? Apa berlaku? Selepas baik saja kita grad, katalah kita andaikan hidup kita baik, lepas grad terus dapat kerja. Kan? 2,000 kita dapat banyak. 2,000 kita dapat tu banyak. 2,000. Kita rasa banyak. Sebab apa kita rasa banyak? Teka, sebab apa? Sebab apa kita rasa, sekarang ni saya tanya, 2,000 banyak ke sikit? Saya tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan rasa banyak 2,000 tu? Sebab tuan-tuan tak pernah dapat 2,000. Itu jawapan dia. Kan? Sebab tuan-tuan tak pernah rasa 2,000 setiap bulan. Tuan-tuan tak pernah rasa dapat 2,000 tiap-tiap bulan, jadi tuan-tuan rasa banyak. Tuan-tuan rasa 2,000 tu banyak. Tapi bila tanya 300, 400, 500, tuan-tuan rasa sikit sebab tuan-tuan dah biasa dapat. Tuan-tuan dah biasa dapat 300, 400 ringgit sebulan, tuan-tuan dah biasa dapat. Jadi tuan-tuan tak rasa
200-300 tu banyak. Tapi kalau sebelum tuan dapat sebelum masuk universiti dulu, masa kat sekolah menengah dulu, kan, dia beritahu akan dapat duit poket 400-500 tiap bulan, tuan-tuan rasa banyak. Tapi bila masuk universiti, dah dapat tiap bulan, mungkin bulan pertama saja rasa banyak kot. Kan, masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, rasa tak cukup 400-500 ringgit sebulan. Kan. Dan sekarang tuan rasa kalau dapatlah gaji 2,000 rasa banyak. 1,500 dah rasa banyak. Tapi percayalah tuan-tuan. Nanti lepas tuan-tuan grad, tak percaya saya suruh tag kawan-kawan tadi, saya suruh tag kawan-kawan senior. Tak percaya, tuan-tuan, lepas saja grad nanti, bila dapat gaji 2,000, tuan-tuan tak akan rasa 2,000 tu banyak lama sangat. Mungkin bulan pertama je rasa banyak. Mungkin bulan pertama, bulan kedua je rasa banyak. Mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga je rasa banyak. Dan selepas itu apa berlaku? Selepas itu, maka bermulalah perjalanan hidup kita yang sebenar dengan bermula gaji 2,000 sebulan. Tapi bila ada gaji 2,000 sebulan, apa yang berlaku? Bila dapat gaji 2,000 sebulan, maka kita mula untuk apa? Untuk berbelanja dan berhutang. Mula belanja dan berhutang. Apa hutang utama yang kita akan buat? Agak-agak yang saya tanya tuan-tuan semua. Selepas grad nanti, apa hutang pertama yang tuan akan buat? Selalunya hutang kereta lah. Tuan-tuan tu dah ada kan? Habis dekat kereta. First kali, majority orang akan nak beli kereta. Rasa nak beli kereta. Dan bila beli kereta, bila start nak beli kereta, katalah kerja gaji 2,000, dapat gaji income 2,000 contohnya lepas grad. Kerja apa? Kalau budak EM lalu grad kerja apa? Macam-macam lah. Ni anjuran ni PMI Saya lupa dah. PMI KMUM. MPP. Oh, MPP. Persatuan Mahasiswa. Persatuan Mahasiswa. MPP. Okey. Baik, lepas grad katalah kerja apa? Kerja cikgu. Katalah cikgu ke, kerja PTD ke, kerja government ke kan. Selalu mesti kerja nak jadi PPD kan selalunya kan. Semua nak kerja jadi PTD. Tak ada yang nak kerja jadi ejen takaful ke, ejen interest, tak ada kan. Okey, baik. Selepas grad akan bermulalah kehidupan tuan-tuan yang sebenar. Kan? Nak belanja dan berhutang, dan hutang yang selalunya tuan-tuan akan beli kereta. Dan apa beli kereta, kan, katalah kita beli ada gaji 2,000. Kata saya ambil contoh, fresh graduate gaji 2,000. Gaji 2,000, kereta apa boleh beli agak-agak? Gaji 2,000 boleh beli kereta apa? Ramai juga kawan-kawan saya join Nampak tadi macam komen Abu Mahdi pun ada, Nik Mansur, Puan Syahila pun ada sini. Okey, terima kasih kerana join. Suspend saya. Kawan-kawan saya pun turut join sekali. Okey, baik. Apa tadi? Tuan-tuan akan start beli kereta. Okey. Kan? Beli Azia basic. Apa barang beli Azia? Fresh graduate kan? Belajar UM kan? Takkan nak beli kereta Azia je. Takkan nak beli Myvi je. Paling kurang belilah Honda City baru best, betul tak? Beli Honda City ke, barulah ada barulah padan kita sebagai fresh graduate kan, kerja PTD ke, kerja apa nama lagi? Kerja government kan. Okey, baik. Tuan-tuan. Baik. Bila beli kereta kan, selalunya kita akan start untuk untuk beli kereta. Dan bila kita nak beli kereta, maka kita akan tengoklah, of course kita nak beli kereta best kan. Paling kurang beli kereta bangsa H. Takkan nak beli kereta Azia je, apa barang beli Azia kan. Okey, baik. Okey, katalah beli kereta. Katalah okeylah, ambillah Myvi lah, bolehlah Myvi. Kancil mana dah? Tak ada dah orang beli kancil sekarang ni. Hilux tu. Dahsyat. Honda Civic FD Type R. Okey, LC. Okey, baik. So kita akan cuba untuk beli kereta. Kan? Selalunya kalau gaji 2,000, bila pergi dekat bank, pergi kat kereta, pergi kat showroom kereta, ada kan advice lah. Okey, kalau gaji 2,000 ni boleh beli kereta installment 600-700 contohnya lah. Sebab apa 600-700 dia ambil 1/3 daripada gaji ataupun 30
30%. Bangsa H pun boleh beli ni sebenarnya ni. Saya rasa bangsa H pun boleh beli pagi ni. Boleh beli dengan gaji dengan gaji apa? Dengan gaji 2,000 ni. Baik. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, sebaik saja beli kereta tadi, maka di situlah bermulanya satu perjalanan, satu pengembaraan, satu kehidupan yang menuju ke neraka wang. #neraka wang. Tuan-tuan pegang betul-betul kata-kata saya ni. Sebab saya tuan-tuan beli kereta, sebab saya dapat kunci kereta tu tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, inilah kereta yang akan bawa ke neraka wang. Pertama sekali tuan-tuan akan beli, selalunya lah orang akan advise beli kereta dengan gaji 1/3. Dengan kita punya income 2,000 sebulan, kita rasa banyak kan, dengan baru tolak 1/3 dalam 650 contohnya, RM650 sebulan. Bagus, #neraka wang kat situ. Okey. RM650 sebulan, baki lagi berapa? 2,000 tolak 650. Dah baki lagi berapa? Cuba tolong kira. 2,000 sebulan, kita anggaplah gaji bersih 2,000 sebulan, tolak RM650. Dapat berapa? 1,350. 1,350. Masih lagi banyak kan? Betul tak? Rasa banyak lagi tak? Banyaklah kan, sebab sekarang baru 400-500 kita rasa. Kita baru dapat setiap bulan 400-500. Jadi 1,350 pada pemikiran kita masih lagi rasa banyak. Jadi kita boleh beli je kereta dengan installment RM650 sebulan tadi. Baik. Bila start beli kereta, first kita fikir, okey, tolak RM650 sebulan untuk installment. Pertama. Yang kedua, okey, cuba tuan-tuan buat kiraan sendiri ya. Okey, selalunya kalau saya dalam dewan ke dalam kelas ni, kita apa nama? Saya akan tulis satu persatu, tulis. Tahu tak apa. Baik, cuba tuan-tuan kira berapakah kos sebenar untuk membeli kereta. Kos sebenar membeli kereta. Cuba tuan-tuan senaraikan apakah lagi kos-kos lain dalam membeli kereta. Ada dah tulis tol. Sewa tak masuk kereta. Okey, first kali ialah minyak. Betul. Pakai MyV, duduk dalam KL, kerja kat KL, pakai MyV, berapa sebulan agak-agak minyak? Cuba kira, berapa sebulan minyak? Tolong kira sekarang. Minyak. Okey, lepas tu parking. Parking berapa sebulan? Cuba tuan-tuan tulis. Cuba tuan-tuan letak sendiri anggaran. Okey. Minyak kan, lepas tu parking, tol, road tax tahun sekali kan, maintenance, apa lagi? Ni boleh, kalau guna saya jarang pakai StreamYard ni boleh buat ada ruang untuk saya conteng-conteng tak? Kalau saya pakai Zoom, saya boleh masuk phone saya satu lagi, saya boleh tulis. Kat sini tak ni Ada cara untuk saya pakai whiteboard? Ada function kat sini? Tak ada Saya tak biasa pakai StreamYard, jarang-jarang pakai StreamYard. Lalu pakai pakai Zoom. Dia ada ruang untuk ni, untuk bahagian whiteboard tu. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Kena nak present, kalau nak present screen. Oh, present screen. Kalau saya pakai masuk satu lagi phone, satu lagi device untuk saya conteng-conteng kat situ, boleh ke? Saya share screen. Boleh? Saya try ajak Sekejap, saya try masuk satu lagi screen. Okey, supaya lebih nampak lebih clear lah Sekejap. Sekejap, saya try masuk satu lagi. Okey, dapat tak? Penganjur. Saya masuk satu lagi device saya. Okey, keluar tak? Oh, dia keluar suara lah. Okey, testing. Okey, keluar tak saya punya device satu lagi? Oh, tak keluar Oh, ada. Okey, baik. Saya share screen Tapi macam mana nak disablekan audio Sekejap saya okey, tak apa. Okey, saya cuba share screen macam mana nak share screen lupa dah. Tak boleh Sekejap.
Saya tak biasa pakai lah yang ni. Okay, tak apalah, tak apa. Ada button share. Tak jumpa pun tak button share ni. Dalam saya pakai phone, phone saya tak keluar button share. Dia keluar tak? Tak jumpa. Tak ada button share lah. Nampak tak? Tak apalah. Nanti mengganggu pula kita punya program. Okay, sorry. Sorry para penonton. Saya nak setting untuk whiteboard tadi, tak keluar. Okay, tak apa. Okay, baik. Saya sambung balik. Okay, berapakah kos sebenar membeli kereta? Boleh kick balik saya punya yang satu lagi. Okay, baik. Dah. Okay, berapakah kos sebenar membeli kereta? Okay, tadi kita tengok installment 150. Lepas tu campur minyak. Katalah minyak 300. Apa lagi? Maintenance katalah 3 bulan sekali. Berapa? 100. 3 bulan sekali 100. Mana kata sebulan lebih kurang RM30 lah. Apa lagi? Road tax tahun berapa? Katalah setahun 1,200. Bahagi dengan 12. Okey. Apa lagi? Itu bukan road tax, itu takaful kereta, insurans kereta 1,200 contohnya. Saya ambil contoh je lah ni, contoh saja. Apa lagi? Campur lagi parking. Katalah parking RM100 sebulan. Kena saman, ada juga saman kan? Saman RM200. Setahun katalah kena saman setahun sekali contohnya. Apa lagi? Tuan-tuan pernah kira tak satu-satu berapa kos membeli kereta tu? Tuan pernah kira tak? Berapa kos tu? Kalau kita kira, tuan-tuan akan start beli. Kalau kita kira berapa kos sebenar tu, tuan-tuan akan terkejut. Tuan-tuan akan terkejut tengok kos sebenar membeli kereta. Sebab tak ramai orang buat kiraan. Tak ramai orang yang betul-betul buat kiraan berapa kos masa beli kereta tu. Berapa kos masa beli kereta? Tak ramai yang buat kiraan tersebut. Tak ramai. Hanya segelintir saja. Dan percaya tak percaya tuan-tuan, kadang-kadang ada orang habiskan 70% hanya untuk membela kereta. Hanya untuk membeli dan membela kereta, tuan-tuan. 70%. Selalunya, kos-kos lain tu, kalau dikira secara tahunan, kena bahagi dalam bentuk bulanan, kos sebulan lebih kurang sama dengan installment. Mana kata kalau installment kita 500, kos maintenance kereta tu 500. Kalau kos installment kereta tu 650, kos maintenance kereta akan jadi 650. Tak percaya tuan-tuan, betul-betul kira. Betul-betul kira baik-baik. Saya pernah tulis artikel benda ni, tuan-tuan cari dalam blog saya afian.com. Pasal siapa yang cari tu boleh share dekat dalam afian.com. Tuan-tuan cari satu artikel, tajuk dia tips membeli kereta, kos sebenar membeli kereta. Saya ada siap infografik lagi. Oh, saya boleh share sekejap. Saya cuba share. Afian.com, kos sebenar membeli kereta. Siapa boleh cari, boleh jumpa lah. Tak masuk lagi aksesori tu. Tak masuk lagi sport rim. Dia tulis tu. Kan. Baik. Kos sebenar membeli kereta. Kita boleh tengok boleh cari dalam blog saya. Okey. Boleh cari dalam blog saya, tajuk dia kos sebenar membeli kereta. Dan tuan-tuan akan tengok berapa sebenarnya kos membeli kereta, dan kadang-kadang boleh cecah sampai 50 ke 70%. Bayangkan tuan-tuan, okey. Bayangkan tuan-tuan kerja daripada pukul 8. Okey, saya bagi link ni Tuan-tuan boleh tengok dekat link ni. Kat dalam saya share screen. Saya share screen. Application window. Nampak? Nampak tak ni? Saya share ni, nampak tak? Saya share screen blog saya afian.com. Ada keluar tak? Keluar tak saya bagi link ni? Saya share screen, keluar tak? Oh, jadi macam tu Pening saya tengok Keluar tak? Tak keluar? Tak apalah. Okey, baik. Tak apa. Tak keluar kot. Tak apalah, tuan-tuan boleh carilah sendiri. Tajuk dia, jom kira kos sebenar penggunaan kereta anda. Tuan-tuan cari dalam blog saya afian.com. Nampak afian.com. Okey, tuan-tuan boleh tengok kos sebenar membeli kereta, dan kos tersebut boleh mencecah sampai 50 ke 70% daripada gaji kita kalau kita salah beli kereta. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi bank, kalau gaji tuan-tuan 2,000, pergi bank nak beli kereta harga 650, bank akan mudah lulus. Dan banker yang luluskan tersebut akan sujud syukur. Sujud syukur kalau tuan-tuan datang ke bank untuk beli kereta 1/3 daripada gaji.
Sebab apa? Sebab dia akan rasa, oh nampak tadi dia akan tahu, dia akan sujud syukur. Sebab apa? Sebab itulah sumber income dia. Kan? Dan tuan-tuan, tip yang saya kongsikan ini tidak akan disukai oleh bank. Tip yang saya kongsi ini tidak akan disukai oleh salesman kereta, tak akan disukai oleh banker-banker lah kan. Banker-banker yang terlibat dalam bidang sales ni. Baik, tuan-tuan. Sebab itu, tadi pun ada seorang rakan kita yang bagi komen. Tips untuk membeli kereta, Asnak Sulaiman ni, bagus ni. Kan? Tips kita membeli kereta, jangan beli kereta yang harga lebih daripada setahun gaji kita. Kalau gaji kita 2,000 sebulan, tuan-tuan, kalau gaji kita 2,000 sebulan, income kita 2,000 sebulan, maka setahun gaji income kita ialah 24,000. Jadi tipsnya ialah beli kereta jangan lebih daripada RM24,000. Jangan beli kereta yang melebihi 24,000. Maka carilah, mungkinlah Azia tak ada dah. Sekarang ni Ativa. Kan Ativa ada. Avita ke Ativa, lupa dah. Saya tak ikuti sangat perkembangan kereta-kereta baru ni. Baik, tuan-tuan. Jadi, bila kita beli kereta, apabila beli kereta, tipsnya ialah jangan beli melebihi harga setahun gaji. Okay. Tuan-tuan, bila kita beli kereta, kos-kos tadi, kos minyak, kos petrol, samalah kan. Kos apa lagi? Kos cuci kereta, alignment, balancing, tayar, nak bercuti lagi kan. Itu ni macam-macam. Dan kos-kos tersebut boleh cecah sampai 50 ke 70%. Anda kata tuan-tuan, kalaulah gaji kita 2,000, bayangkan 70% untuk tampung kos kereta, kan? 70% untuk tampung kos kereta, berapa baki? Cuba tuan-tuan kira. Kalaulah 70% untuk bayar hutang kereta, dan menanggung kos kereta, membela kereta, berapa baki? Berapa baki? 600. So 600 itulah baki tuan-tuan untuk bayar sewa rumah, apa lagi? Makan, minum, apa lagi? Nak top up handphone, apa lagi? Internet, apa lagi? Macam-macam lah kan. Nak kumpul duit kahwin, Nak kumpul duit kahwin. Apa lagi? Nak bagi mak ayah, nak beli buku. Kalau belilah kan. Baik. Tuan-tuan, inilah realiti sebenar kehidupan seorang mahasiswa, seorang graduan, tuan-tuan. Itulah realiti sebenar, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dan tips ini kalau tuan-tuan tak akan dapat daripada banker, tuan-tuan tak akan dapat daripada salesman kereta. Siapa nak bagi tahu? Saya juga nak kena bagi tahu kan. Oh, nak beli jiwa lagi Okey, baik. Tuan-tuan, baik. Jadi, bila kita rancang kewangan ini, kena tengok semuanya. Baik. Katalah orang tu beli juga kereta. Harga bulan-bulan RM600-700 sebulan. Dia tak akan rasa terus tau. Taklah rasa bulan kedua kena bayar 700 tinggal 600 sebulan. Dia tak akan rasa bulan pertama beli kereta, bulan kedua tu rasa RM600 sebulan, sebab bulan kedua mungkin bayar minyak saja. Kan? Bulan ketiga baru start ada servis. Bulan 5, bulan 6 baru start untuk balancing kereta. Lepas tahun barulah start nak kena renew road tax, renew insurans takaful, kemudian aircon mungkin kan. Lepas tu lepas 2 tahun barulah rasa mungkin tayar kena tukar, 4 biji tayar kena tukar. Dan lepas tahun pun tuan-tuan, lepas tahun dah rasa dah. Dia akan rasa first dia akan rasa selepas tahun. Selepas dah bayar bulan-bulan kan. Dah bayar bulan-bulan installment, lepas tu minyak dan sebagainya. Lepas tahun masa nak renew road tax tu, nak kena bayar duit takaful kenderaan tu, masa itulah baru dia rasa betapa beratnya nak bayar sekaligus. Bila nak bayar, maka masa tu fikir, duit tak ada ni. Selama ni takkanlah belanja 600 je sebulan. Tak. Kan? Daripada awal start kerja, dia akan beli macam-macam. Akan makan minumnya, internetnya, duit sewa rumah, nak kumpul duit kahwin dan sebagainya, belanja awet ke semua-semua. Kan? Bla 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 bla. Masa hujung tahun nak renew tu, nak keluar duit 1,000, 2,000 untuk renew takaful, nak renew road tax tu, masa tu baru perasan, duit tak ada ni. Saving tak ada ni. Apa berlaku selalunya? Aduh, call dah, sekejap. Sorry. Baik, sorry. Ada
Ada saya lupa nak ni pula tadi, lupa nak mute. Okey, sorry. Baik, selepas 2-3 tahun, selepas tahun baru rasa betapa mahalnya nak renew. Dan masa tu mulalah fikir. Masa tu mana nak cekal duit? Agak-agak. Mana nak cekal duit? Nak cari duit untuk bayar insurans kereta, takaful kereta tadi, nak bayar road tax tadi. Masa itulah dia akan start, maka mungkinlah banker akan cadangkan untuk apa? Untuk ambil kad kredit. Maka dia pun, baguslah kad kredit ni. Kan, tak payah keluar duit pun. Hanya swap je. Kan. So, dia pun ambil lah kad kredit. So, bila start ambil kad kredit, okay, bila start ambil kad kredit, mula-mula ambil kad kredit hanya untuk bayar road tax. Hanya untuk bayar takaful saja. Masa mula-mula. Kan. Tapi bila dah ada kad kredit, kan, agak-agaknya apa akan terjadi? Bila start ada kad kredit, apa yang akan terjadi? Maka di situlah, maka bermulalah lagi makin dekat perjalanan dia menuju ke #neraka wang. #neraka wang semakin hampir neraka wang ni. Start pakai kredit card. Bila start pakai kredit card, maka bermulalah pengembaraan, pergi kedai makan pun swap, pergi shopping mall pun swap. Kadang-kadang tak payah pergi pun. Duduk depan komputer pun. Betul tak? Duduk depan handphone je pun. Bila buka Shopee, bila buka Lazada, bila buka apa benda semua-semua tu, mulalah gunakan kredit card. Betul tak? Dan selepas tu masuk tahun kedua pakai kredit card, tahun ketiga pakai kredit card, harga kereta dah makin rendah. Masa tu baru perasan, hutang kredit card dah makin banyak. Bulan-bulan bayar paling minimum. Bulan-bulan bayar RM200 sebulan, RM200 sebulan, tapi belanja RM1,000 sebulan, bayar RM200 sebulan. Lepas 2 tahun, berperasan hutang kad kredit makin besar, makin banyak, makin bertimbun. Maka masa tu apa terjadi? Terfikir pula, tiba-tiba datang pula advice. Tak pun cik boleh bayar hutang ni, cik ambil personal loan cik. Cik boleh panjangkan 20 tahun. Cik bayar semua kad kredit, jadi bulan-bulan bayar 300 je tuan-tuan. Bayar 300 sebulan untuk bayar hutang selama 10 tahun. Kad kredit masih lagi boleh pakai macam biasa. Maka bermulalah pengembaraan baru semakin dekat dengan neraka wang. Neraka wang 2.0 pula. Kan? Mana ada nak gadai emas, tak ada emas pun. Dah tak ada emas nak gadai apa? Kan ada saya baca komen ni, ada gadai emas. Nak main kutu. Dah terlambat dah main kutu. Main kutu pun ibu kutu lari nanti. Jangan main kutu, saya tak galakkan main kutu. Baik. Kemudian mulalah buat personal loan, mungkin RM10,000 bayar kredit card. Lepas tu belanja macam biasa balik. Bayar installment bulan-bulan. Lepas tu ambil kredit card, set belanja macam biasa. Lepas 5 tahun, kereta dah makin banyak meragam. Kredit card makin bertambah. Hutang baru bayar 2 tahun. Nak beli rumah agak-agak apa jadi? Agak-agaknya masa tu baru nak beli rumah, memang selamat lah. Kan? Memang selamat. Dan masa itulah mula fikir, ini semua salah kerajaan ni semua ni. Ini salah DAP ni. Ini salah Najib semua ni. Ini salah Mahathir semua ni. Ini salah jadi semua ni. Semua benda salah lah. Kan? Semua ni salah Abah ni, salah Mahyudin ni. Kan? Semua benda salah. Dia tunjuk sana, ini salah kerajaan. Ini salah Mahyudin ni. Ini salah DAP ni. Apa lagi? Ini salah. Semua salah lah. Semua benda salah. Kecuali diri sendiri. Tak nampak? 1 ditunjuk pada orang lain. 3 lagi tuju kepada diri sendiri. Kan? Semua salah. Salah orang lain, salah itu, salah ni, salah tu, salah ni. Yang diri sendiri tak perasan. Itu yang banyak berlaku tuan-tuan. Kan? Itu yang paling banyak berlaku. Dah nampak dah pun. Tengok beberapa hari lepas bila Menteri Kewangan bagi nasihat kepada anak muda kan. Apa respon orang lain? Kan? Baik, dan benda ni ada tulis salah Liverpool. Lamboi, salah Lengguah Eng. Boleh lah. Salah JPJ sebab Saman. Baik, tuan-tuan. Itulah realitinya tuan-tuan. Bila kita tak sedar pasal diri sendiri, maka di situlah dah 5 tahun tu maka dah masuklah kita ke neraka wang. #neraka wang. Okey, baik. Tuan-tuan.
Saya baca soalan sebab saya nampak ada soalan ni, saya baca soalan dulu boleh? Kalau tuan-tuan ada soalan boleh komen, boleh bagi komen. Nanti insya-Allah saya cuba jawab lah. Okey, saya cuba jawab kat bahagian komen ni. Okey, saya baca ada satu komen panjang ni. Soalan daripada Azri Izaidi Soalan, apa pandangan tuan berkenaan sebahagian perunding kewangan bagi tip untuk graduan beli rumah dan sewakan sebagai sumber kewangan bulanan dan pelaburan hartanah masa panjang? Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Bagus soalan ni. Soalan ni bagus. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang ni, okey. Sebelum tu saya tanya, tuan-tuan dah follow belum Facebook saya? Siapa belum follow boleh follow Facebook saya. Boleh bagi komen. Boleh bagi komen pula. Boleh follow Facebook saya. Cari Afian Makrawi. Saya ada 2. Satu Facebook personal. Satu Facebook page. Tuan-tuan boleh follow saya. Okey, sekejap saya bagi komen kat sini sikit. Okey. Saya bagi komen. Assalamualaikum. Okey, nanti tuan jawablah salam saya Okey, alamak tak keluar pula. Okey. Nanti tuan-tuan boleh bagi komen kat situ. Bagi komen. Boleh follow Facebook saya. Saya baru komen kat situ. Assalamualaikum. Okey, baik. Tuan-tuan, alhamdulillah, terima kasih kerana follow saya. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa follow saya ataupun follow sifu-sifu kewangan, kan? Tuan-tuan perasan tak? Satu benda? Sekarang ni jarang dah orang share pasal hartanah. Perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Jarang orang share pasal hartanah. Satu ketika dahulu, 5-6 tahun lepas, saya ingat lagi 5-6 tahun lepas lah. 4-5 tahun lepas, ramai sangat sifu hartanah muncul. Banyak sangat seminar-seminar hartanah ada. Banyak sangat buku-buku hartanah keluar. Banyak sangat ibu-ibu hartanah keluar. Dan sekarang dah tak macam dulu. Kalau ada pun sangat-sangat rare orang yang konsisten bercakap tentang hartanah. Sangat-sangat rare orang yang bercakap tentang hartanah, orang yang share tentang hartanah, orang yang cadangkan pelaburan hartanah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab harga hartanah sekarang ni tengah jatuh. Dia bukan jatuh, tak naik. Tapi boleh juga sebenarnya kita cakap sebagai jatuh. Orang kata harga hartanah yang dijual di bawah harga pasaran sangat-sangat banyak. Berlambak-lambak. Berlambak-lambak hartanah yang dijual di bawah harga pasaran. Sangat banyak, tuan-tuan. Dan sekarang ni musim ramai muncul sifu pelaburan saham. Perasan tak? Training saham berlambak-lambak. Training sifu saham muncul macam cendawan, muncul tumbuh selepas hujan. Apa lagi? Macam-macam sifu saham keluar. Seminar saham, bengkel saham, kan, guru saham, sifu saham, bomoh saham, serikandi saham, macam-macam saham, macam-macam jenis. Baik, tuan-tuan, apa berlaku? Tuan-tuan, saya pernah pesan, kalau siapa-siapa yang follow saya banyak kali pesan, malah sekarang ni pun saya berpesan benda yang sama. Malah nada saya tadi pun sama sebenarnya. Kalau tuan-tuan follow video-video saya, follow seminar saya dulu, masa kerajaan BN dulu, lepas tu tukar kepada PH, tukar kepada PN sekarang ni, akan datang tak tahu apa lagi P yang keluar lepas pada ni kan. Fikirlah sendiri kan. Keluarlah mana-mana kerjaan bertukar pun, nada saya sama. Poin saya tentang menyalahkan kerjaan tu, daripada zaman BN lagi saya sebut. Zaman PH saya ulang lagi. Dan zaman PN sekarang ni, saya ulang sekali lagi depan tuan-tuan dan puan-puan semua. Sikap itu ialah sikap yang memang itulah menyebabkan rakyat Malaysia ni tak maju-maju sampai sekarang. Majoriti tak pandai menguruskan kewangan. Sebab suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan kerajaan. Tak kira siapa kerajaan pun, semua dia salahkan. Baik. Jadi, balik pada soalan tentang hartanah tadi, tuan-tuan. Hartanah adalah alat pelaburan. Saham adalah alat pelaburan. Unit trust adalah alat pelaburan. Emas adalah alat pelaburan. Poinnya ialah bukan pada alat tersebut. Poinnya ialah ilmu menggunakan alat tersebut. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Ilmu macam mana nak memaksimumkan untung dalam pelaburan hartanah. Ilmu macam mana nak memaksimumkan untung dalam pelaburan saham. Ilmu macam mana nak memaksimumkan untung dalam pelaburan emas. Ilmu macam mana nak memaksimumkan untung dalam pelaburan itu dan ini. Jadi soalan tadi tentang apakah pandangan, saya ulang balik soalan, apakah pandangan tuan berkenaan sebagai perunding kewangan bagi tip untuk graduan, beli rumah dan sewakan sebagai sumber kewangan bulanan dan pelaburan hartanah masa panjang. Tak ada masalah kalau ada ilmu. Tolong kalau nak buat macam tu, tolong mulakan dengan ilmu. Bukan cara ikut-ikutan. Bukan secara
cara sembrono saja. Kena mulakan dengan ilmu. Dan ilmu, cara yang paling mudah, cara yang paling murah ialah tuan-tuan beli buku. Beli buku kewangan. Berlambat-lambat. Kalau 17 tahun lepas, tuan-tuan, masa saya grad, nak cari buku kewangan sangat susah. Sangat susah nak cari buku kewangan dalam bahasa Melayu. Tapi hari ini, tahun 2021, ada banyak sangat buku. Ada satu buku yang saya recommend, tuan-tuan boleh buka www.bmw, buku BMW. Tuan-tuan kenal tak? Pernah baca tak buku ni? www.bukubmw.com. Pernah dengar tak buku ni? Siapa pernah baca buku ni? Tajuk dia ialah tajuk dia Bijak Macam Wang. Tajuk dia. Pernah baca tak buku ni? Siapa pernah baca? Siapa yang pernah nampak, pernah tengok buku ni? Okey, ini antara buku yang saya recommend lah. Teka, sebab apa saya recommend? Siapa tahu sebab apa saya recommend buku ni? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa saya recommend buku ni? Belum pernah. Okey. Siapa yang belum pernah boleh buka lah, boleh klik. Boleh type buku BMW. BMW tu bukan kereta BMW Bijak Merancang Wang. Teka, kenapa saya promote buku ni? Kenapa saya recommend buku ni? Ya, sebab saya penulis. Gelaklah sikit. Cuba tunjuk ikon gelak ke, ikon senyum ke, barulah ada interaksi kan. Okey. Okey, saya baca soalan Okey, saya perasan ni. Soalan. Jika seseorang graduan ingin membeli kereta pertama, adakah sepatutnya dia membeli kereta terpakai berbanding kereta baru? Baik, tuan-tuan. Pertama sekali kau tanya saya, jangan beli kereta lagi. Selesai masalah. Sebab apa tuan-tuan? Saya beritahu, dalam statistik Jabatan Insolvensi, setiap tahun tuan-tuan, setiap tahun dia akan keluar statistik statistik kes-kes bankruptsi. Dan tiap-tiap tahun tuan-tuan, daripada dulu sampai ke sekarang, kes bankruptsi yang paling tinggi ialah disebabkan hutang kereta. Saya ulang balik, kes bankruptsi yang paling tinggi tiap tahun tuan-tuan, berpunca daripada hutang kereta. Jadi bila soalan, jika graduan baru ingin membeli kereta pertama, adakah sepatutnya dia beli kereta pakai banding kereta baru? Jawapan saya, tak payah beli kereta. Okey tak? Ada soalan susulan tak daripada soalan Tuan Ilman Hakim tadi? Okey tak? Saya cakap, noktah, period, selesai. Okey. Apa nak respon bila saya cakap tak payah beli kereta tadi? Ada tak puas hati? Ada rasa, betul ke nasihat ni? Tak pernah dengar pun nasihat macam ni? Macam mana tuan-tuan? Apa cerita? Macam mana? Apa pandangan tuan-tuan bila saya cakap tak payah beli kereta tadi? Okey, baik. Sebenarnya macam ni. Kita ada banyak pilihan selain pada beli kereta. Fungsi kereta ialah untuk bawa dari titik A ke titik B. Baik, tuan-tuan fikir logik tuan-tuan. Tuan-tuan beli kereta. Bayar RM600-700 sebulan ataupun RM300-400. Tak kira lah kereta apa pun. Tetap ada installment. Betul tak? Okey. Tuan-tuan, lepas tu nak beli apa? Tanya saya lepas tu nak beli apa? Kereta satu keperluan. Okey, bagus. Saya tunggu juga soalan-soalan susulan tadi kan. Okey, baik. Tuan-tuan, fungsi kereta adalah untuk bergerak dari titik A ke titik B. Okey, tuan-tuan pakai kereta untuk apa? Cuba tuan jawab. Tuan-tuan pakai kereta untuk apa sebenarnya? Cuba tulis. Apa kegunaan utama kereta tuan-tuan? Dalam hidup tuan-tuan, apa kegunaan utama bila beli kereta? Kenapa nak beli kereta? Berapa nak sangat beli kereta ni? Kereta sekarang keperluan. Okey, apa keperluannya? Tak apa. Tulis, jawab je. Cuba jawab. Penat jalan kaki. Okey, lepas tu nak beli apa? Nanti saya tak boleh lagi cakap. Relax. Kan? Bawa bini. Hari-hari ke bawa bini? Naik kereta? Hari-hari ke bawa bini? Penat jalan kaki? Siapa suruh jalan kaki? Naiklah LRT. Naiklah komuter ke, LRT ke, MRT. Kan macam-macam ada kat KL ni. Motor boleh. Tuan-tuan beli kereta, bayar bulan-bulan, RM600-700 sebulan. Lepas tu tuan-tuan bawa sehari berapa lama kereta? Sehari 2 jam je. Pergi sejam, balik sejam. Betul tak? Kan? Tapi bayar bulan-bulan 500-600. Bawa seorang je.
Tu sebab saya cakap, tak baloi beli kereta. Saya bagi tahu terang lah. Tak baloi beli kereta baru. Kalau nak beli kereta second hand pun boleh. Tak ada masalah. Tapi rule saya ialah jangan beli kereta melebihi setahun gaji. Dan kalau tak beli kereta lagi bagus. Tak beli kereta lagi bagus, tuan-tuan. Serius saya cakap. Tanyalah orang yang dah beli kereta. Kalau boleh hundur balik, mungkin tak nak beli kereta pun. Ataupun mungkin dia tak blue kereta seawal macam dia beli yang dia pernah beli. Kan? Buat Grab untuk side income. Yelah tu. Kan? Beli kereta, bayar installment, lepas tu buat Grab. Buat Grab untuk apa? Untuk bayar installment. Dah kalau kita tak buat Grab, tak beli kereta, tak payah bayar installment. Tak payah installment, tak payah buat Grab. Mana lagi bagus? Mana lagi bagus? Beli kereta. Kan? Lepas tu buat time bawa Grab. Buat Grab tu untuk apa? Untuk bayar installment kereta. Okay. End up kita bayar installment kereta, guna duit Grab dan kita dapat kereta. Dengan satu lagi tak payah pun beli kereta dan tak payah buat Grab. Tak payah bawa masa buat Grab tu. Mana lagi bagus? Kalau saya baik saya pilih yang kedua. Tuan beli kereta tak? Saya beli. Saya beli kereta. Saya beli kereta. Tanya saya pula dah. Saya ada duit, bolehlah beli kereta. Okey, baik tuan-tuan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, selaku student, tuan-tuan kena fikir. Lepas ni tuan-tuan nak grad. Tuan-tuan dah fikir daripada sekarang supaya apa cara untuk tidak beli kereta. Okey, saya beritahu Apa cara untuk tak beli kereta? Ada banyak option untuk tak beli kereta, tuan-tuan. Pertama, carilah kerja. Okey, saya tahu mungkin nak pergi kerja, betul tak? Okey. Carilah kerja yang dekat dengan rumah. Mana kata nak pergi kerja tu tak payah susah-susah pun. Mungkin jalan kaki boleh sampai. Ataupun cari rumah dekat dengan tempat kerja. Sebab kadang-kadang saya tak boleh brain tau. Orang yang contohlah duduk kat KL, tapi beli rumah dekat Nilai tu. Hari-hari perjalanan pergi balik 2 jam. 2 jam pergi 2 jam balik. Sebab apa dia kata beli rumah kat Nilai? Sebab harga tanah Nilai masih lagi rendah. Habis tu kos pergi balik KL ke Nilai, kalau campur-campur kan dengan installment dia kat Nilai, boleh beli rumah kat KL. Tu saya heran kadang-kadang. Pernah tengok tak? Pernah dengar tak orang kan? Contoh duduk kat KL, beli rumah kat Nilai, dekat Seremban 2 contohnya. Ataupun kadang ada beli dekat Kuala Lumpur baru. Ulang alik tu 2 jam. Pergi balik. Lepas tu pergi balik ada kos minyak. Kos maintenance lagi. Walah kalau kita kira balik, kos dia perjalanan tiap hari tu, kos tiap bulan, kos tersebut kalau dia beli rumah, campur dengan installment, dia beli rumah dekat Kuala Lumpur baru, dia beli rumah dekat Nilai, dekat Seremban 2, kalau campur tu boleh beli rumah dekat KL. Saya pernah jumpa. Saya kira memang lagi untung. Okey, tu contoh. Okey. Saya dah bagi option. Cari rumah yang dekat dengan tempat kerja ataupun cari tempat kerja yang dekat dengan rumah. Ataupun cari rumah ataupun tempat kerja yang dekat dengan LRT. Mana kata turun rumah, pergi LRT, naik LRT je ulang alik. Tak payah pening kepala beli kereta, tak payah pening kepala pasal minyak, tak payah pening kepala nak ni. Tuan-tuan baru grad. Dan tuan-tuan bujang pun lepas grad. Jaranglah yang nak berkahwin. Saya tahu majoriti ke dekat UM ni sekarang ni trend dia sebelum grad dah kahwin, majoriti dah kahwin. Ke majoriti bujang kan, betul kan? Okey, apa lagi option? Bekerja daripada rumah pun boleh satu option. Tuan carilah kerja yang boleh kerja daripada rumah. Macam sekarang ni kan. Kadang-kadang kereta lama tak bergerak. Ya, saya beritahu, saya dulu pernah beli kereta dan saya menyesal beli kereta pertama tu. Kereta pertama saya kancil je, tuan-tuan. Kereta pertama saya ialah kancil. Dan sekarang bila saya fikir balik dulu, saya rasa menyesal beli kancil tersebut. Nasib baik tak masuk ke neraka wang. Sikit lagi nak masuk ke neraka wang. So saya bagi nasihat ni supaya tuan-tuan semua tak masuk ke neraka wang. Okey, saya baca soalan Soalan, jika seseorang menggunakan kad kredit kerana mahukan rekod bank untuk mohon pinjaman. Tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan saya masa beli rumah kali pertama, masa tu saya tak ada pun hutang kad kredit. Masa saya beli rumah yang pertama. Saya grad 2003, beli rumah 2009. Sebelum tu saya tak pernah ada komitmen pun. Tak ada masalah pun sebenarnya. Yang penting, ya saya tahu memang kalau ada rekod kredit kad dan sebagainya boleh. Tapi saya risau orang tak biasa pakai kredit kad, dia akan mula menggunakan kredit kad tersebut, abuse kredit kad tersebut untuk gunakan benda-benda yang tak sepatutnya. Macam saya sebutkan tadi, itu ialah alat, kredit kad ialah alat, pinjaman bank ialah alat, hartanah ialah alat, unit trust ialah alat, emas ialah alat. So alat tersebut hanya betul-betul berguna jika orang itu ada ilmu menggunakan alatan tersebut.
Contoh mudah saya bagi analogi tuan-tuan. Saya suka bagi analogi. Tuan-tuan tahu pisau? Tak tahu pisau kan? Tahu pisau Pisau. Baik. Pisau ini kalau dapat pada seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun, 4 tahun, apa jadi agak-agak? Apa jadi? Pisau kalau dapat pada seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun, 5 tahun, apa jadi agak-agak? Cuba jawab, apa jadi pada kanak-kanak tersebut? Of course lah. Akan melukakan tangannya. Mungkin mencederakan orang lain ataupun mencederakan diri sendiri. Sebab apa? Sebab itu kanak-kanak dia tak pandai menggunakan pisau tadi. Tapi bayangkan kalau pisau tadi berada pada tangan seorang chef. Apa jadi? Apa jadi? Pisau berada pada tangan seorang tukang masak yang pandai. Pada seorang chef. Maka pisau tadi akan menghasilkan makanan yang sedap. Akan menghasilkan masakan-masakan yang sedap daripada menggunakan pisau tadi. That's the point. That's the point, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai kredit, tuan-tuan kena ada ilmu dulu. Jangan main ambil je. Jadi, poin saya, mulakan dengan ilmu kewangan dan jangan lupa dapatkan buku bijak merancang wang. Sekarang promosi, tuan-tuan. Okey, sebenarnya dalam buku dalam package bijak merancang wang ni ada package trilogi saya panggil. Ada yang pertama ada e-learning bijak merancang wang. Dalam tu ada video saya ni berceramah lebih kurang 2 jam setengah. Lepas tu ada video seminar tambahan. Okey. Kemudian dalam tu juga ada e-workbook. Ada e-workbook, tuan-tuan boleh dapat daripada ceramah modul saya tu, tuan-tuan boleh print e-workbook tersebut, tuan-tuan boleh tulis. Lepas tu ada e-book sekali. Dalam masa sama ada buku fizikal. Mana buku fizikal ada kat sini tak? Sekejap ni ada. Ni. Ini dia buku fizikal. Ni buku fizikal. Buku fizikal pun ada. Nampak tak ada wajah kacak kat depan ni kan? Ini buku fizikal. Dalam buku fizikal ni nampak full color daripada muka depan sampai muka akhir, colorful. Ada 7 modul penting dalam kewangan dalam buku ni, setebal 300 muka surat. Dan buku ni boleh beli baca. Namanya package tadi boleh beli secara berasingan, nak beli satu package pun boleh. Untuk beli satu package tuan-tuan dapat semua tu tak sampai RM100 pun. Dan kalau nak beli berasingan pun boleh, tak sampai RM50 kalau beli secara berasingan. Kalau beli sekaligus harganya tak sampai RM100, tuan-tuan boleh beli untuk belajar ilmu kewangan. Poin saya bukan saya nak promote buku tu, tapi dah terpromote pun. Poin saya ialah tentang macam mana untuk gunakan ilmu, untuk gunakan peralatan-peralatan kewangan tadi dengan ilmu pengetahuan. Itu paling penting. Tak kira nak ambil kat kredit card ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, nak beli hartanah ke, nak itu, nak ini. Kena mulakan dengan ilmu. Okey, baik. Ada lagi soalan ke? Nasihat dari bank, guna kad kredit untuk menunjukkan rekod kredit. Ya betul, macam saya kata tadi lah, betul lah tu. Kan, betul, memang ada pun. Memang ada orang buat macam tu. Cuma kena mulakan dengan ilmu lah. Memang betul, memang bila ada kredit card ni, sekarang ni bila kita apply loan tu, orang tahu kita trend hutang kita. Mana kata kita memang boleh bayar tiap bulan, kita tak miss bayar dan seumpamanya. Okay, Saya tak pernah beli tapi pernah baca yang kawan punya sebab RM40 sebulan sikit tuan. RM400 sikit sebulan. Tak apa, kalau rasa nak tambahkan income boleh jadi ejen, promote buku saya ni boleh jadi ejen affiliate. Tuan promote, orang lain beli dapatlah commission. Okey. Baik. Ada soalan lagi? Silakan. Ada sebarang soalan? Tak ada soalan dah? Okey, baik tuan-tuan. Dalam kewangan kita, kadang-kadang kita, contohlah saya ambil contoh situasi tadi. Bila kita dah grad, kita rasa duit, kita dah start, dah masuk neraka wang ni, kan, contoh dah kerja 2-3 tahun, kita rasa RM2,000 tu sikit. Apa yang kita akan buat lepas kita rasa duit kita sikit? Selalunya, apa berlaku? Selalunya, orang akan mula buat part time, betul tak? Betul tak? Kan? Macam tadi kan, tulis buat Grab, mungkinlah buat Grab ke, buat itu, buat ini, buat kerja-kerja part time. Sebab apa buat kerja-kerja part time? Supaya kita dapat dapat income tambahan lah kan. Supaya kita dapat income tambahan. Dengan income tambahan tadi mudah-mudahan kita boleh dapat cover kehidupan kita. Baik, itu yang selalu orang buat lah.
kan. Contoh gaji 2,000. Mula gaji 2,000 sekarang ni. Gaji 2,000 tak cukup. So dia buat kerja part time. Buat Grab ke kan. Buat Foodpanda ke contohnya. Apa lagi? Buat Lala Food dan sebagainya lah kan. Buat Grab Food tu macam-macam buat, dapatlah extra income RM500 sebulan. So masa gaji 2,500 banyak ke sikit? Agak-agaknya masa gaji 2,500 banyak ke sikit agak-agak? Selalunya masa mula mungkin rasa banyak, tapi bila dapat rasa sikit balik. Pun kerja lagi. Kerjalah buat jadi ejen takaful ke, jadi ejen unit trust ke. Jadi ejen itu ejen ni dapatlah gaji income 3,000. Dapat pula income 3,000 Okey. Selepas dapat income 3,000, apa terjadi pula? Lepas dapat income 3,000, kita rasa banyak ke sikit? Mungkin sebelum dapat kita akan rasa banyak. Tapi sebaik saja kita dapat, once kita dah dapat 3,000 sebulan, kita akan rasa sikit. Lepas tu kita kerja lagi. Kerja sana, kerja sini, kerja sana, dapatlah gaji 4,000. Pun, mula-mula kita rasa banyak, lepas tu kita akan rasa sikit balik. Kerja lagi, dapat gaji 5,000. Pun, mula-mula rasa banyak, lepas tu, sikit. Baik. Apa terjadi? Apa terjadi lepas tu? Apa terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita? Saya tanya tuan-tuan, apa terjadi sebenarnya? Sebelum dapat, kita rasa banyak. Tapi bila dah dapat, kita rasa sikit. Lepas tu kerja lagi, dapat kerja lagi. Dapat banyak. Mula rasa banyak. Lepas tu bila dapat, rasa sikit balik. Kerja lagi, kejar. Apa terjadi sebenarnya? Siapa dapat jawapan? Siapa boleh tolong jawab apa sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan kita? Cuba tuan-tuan tolong jawab. Ada siapa boleh tolong jawab tak? Apa sebenarnya yang berlaku? Perbelanjaan makin banyak. Kenapa belanja makin banyak? Padahal sebelum tu belanja 2,000. Contohlah, masa gaji 2,000, belanja 1,900. Boleh je hidup. Tiba-tiba masa gaji 3,000, kenapa tiba-tiba jadi belanjaan tu daripada 1,900 naik kepada 2,900 contohnya? Lepas tu gaji naik 4,000. Belanja pun naik jadi 3,900. Tiap-tiap gaji naik, dapat pendapatan, tiap-tiap itulah belanjaan tu naik. Apa yang berlaku? Kenapa jadi macam tu? Tiada pengurusan kewangan. Hutang bertambah. Kenapa tiada pengurusan kewangan? Kenapa hutang boleh bertambah? Kenapa ada sifat tamak? Mentaliti manusia tak cukup dengan apa yang ada. Baik, tuan-tuan. Itulah yang dipanggil sebagai apa? Sebagai rat race. Itulah yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan. Itu yang dipanggil sebagai rat race. Apa rat race? Perlombaan tikus. Kita bekerja, tetapi rupa-rupanya kita hanya berada di takut yang sama. Tuan tengok tak rat race? Tahu rat race? Tuan tahu tak rat race tu apa? Perlombaan tikus. Yang kalau tengok dalam movie kadang-kadang ada tikus makmal tu kan, yang dalam gelung tu. Dalam satu roda, lepas tu ada tikus dia lari atas tu. Itu dipanggil rat race. Tuan tengok dapat imagine tak? Dapat imagine Nampak menung panjang tu. Okey, dapat imagine Okey. Itulah race. Mana kata tikus dalam tu lagi laju tak? Kan lagi laju, lagi. Tapi berada di takut yang sama saja. Berada di tempat yang sama. Berada dalam roda yang sama. Itulah yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Rat race, kita lagi. Tapi kita berada di takut yang sama. Lagi. Tapi kita berada di takut yang sama. Itu yang berlaku. Baik, tuan-tuan. Saya ibaratkan macam ni lah. Okey. Ramai orang ada masalah kewangan. Betul? Ada masalah hutang ini, tak cukup duit, tak cukup tu, tak cukup ni, tak cukup ni. Baik. Saya buat analogi. Okey, saya buat analogi, tuan-tuan. Saya buat analogi sebatang pokok. Bayangkan ni sebatang pokok tuan-tuan. Sebatang pokok tersebut ada buah. Buah itu sepatutnya merah, buah itu sepatutnya sedap, buah itu sepatutnya manis, buah itu sepatutnya baunya baik, baunya sedap, menyelerakan. Dan kemudian buah yang kita pokok yang kita tanam tadi, buah yang kita dapat petik, buah yang tumbuh daripada pokok tadi, buah yang tak elok, tak berapa nak merah, berulat, apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam benda tak elok berlaku pada buah tadi. Baik. Okey. Apa kita nak buat
pada pokok tadi supaya dapat menghasilkan buah yang elok, yang sedap, yang manis, yang lazat. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Saya tanya tuan-tuan. Apa nak buat pada pokok tadi, kan, supaya dapat menghasilkan buah yang elok, yang manis, yang lazat? Ada siapa boleh tolong jawab tak? Apa nak buat pada buah tadi, pada pokok tadi? Benih Supaya elok. dapat tambah baja. Apa tuan, siapa cakap, moderator jawab apa tadi? Benih elok. Benih yang elok. Benih. Tak ada, dah jadi pokok dah. Oh. Dah jadi pokok. Apa nak buat? Pada pokok yang sama. Tuan ada jawab tu, Faizun jawab letak baja. Semai lagi. Janganlah semai, nak semai apa? Pokok dah ada dah. Dah ada pokok dah. Kan, dah ada buah dah. Nak semai apa kan? Okey, ada siapa-siapa tolong jawab. Semai lagi buah yang elok. Semai lagi buah yang elok. Macam semai bukan tanam ke semai ni? Okey lah, saya jawab terus lah. Lambat lah. Nak tunggu jawapan daripada penonton ni. Ke dah balik dah ni? Ke tinggal saya seorang dengan moderator ke depan dia kan? Tengok dah kurang daripada 60 orang tu. Okey, baik. Kita akan letak baja. Kan? Kita akan letak baja supaya kita letak baja dekat mana? Kita letak baja dekat mana, tuan-tuan? Kita akan letak baja dekat akar, betul tak? Kita letak baja tak dekat buah? Masalah dekat buah kan? Ada tak kita letak baja letak dekat buah? Ada tak? Tak kan? Katalah ada orang tu letak baja dekat buah. Apa nak kita nak cakap dekat orang tu? Orang apa macam tu? Letak baja dekat buah. Kalau ada orang letak baja, dia ambil baja letak dekat buah. Apa kita nak cakap dekat orang tu? Apa kita nak cakap dekat orang tu? Orang apa macam tu? Tak sihat, kurang cerdik. Apa lagi? Orang letak baja dekat buah. Orang tak cerdik lah kan? Orang sengal. Baik, kita tak letak baja dekat buah. Kan? Kita letak baja dekat akar. Kenapa? Kita percaya dekat akar tadi akan menyerap nutrisi-nutrisi daripada baja tadi masuk ke akar, kemudian akan naik ke batang, naik ke dahan, ke ranting dan akhir sekali ke buah yang kita tengok tadi. Kepada buah yang kita nak petik tadi. Baik. Tuan-tuan. Jadi kenapa saya gunakan analogi pokok dan buah tadi? Sebab itulah dalam kehidupan kita. Masalah kewangan, masalah hutang, masalah tak cukup duit, tak cukup gaji, itu ialah simptom. Itu ialah buah. Kita jangan fokus dekat buah. Kita jangan fokus dekat masalah. Kita jangan fokus dekat simptom. Tapi kita fokus dekat punca simptom tersebut. Kita fokus dekat punca masalah tersebut. Kita fokus dekat akar permasalahan sebenar. Apa masalahnya sebenarnya? Apa masalah orang ada hutang banyak ni? Apa beza orang yang kaya-raya dengan orang yang ada hutang banyak? Dengan orang yang hutang keliling pinggang? Dengan orang yang ada banyak kredit kad? Dengan orang yang asyik dia kerja bank, dia kerja along? Apa bezanya? Dengan orang yang hidup tenang, tanpa hutang, orang yang kaya-kaya, orang jutawan, apa beza mereka? Apa beza mereka? Bezanya ialah pada ilmu, tuan-tuan. Bezanya ialah pada ilmu. So, ilmulah yang membezakan antara orang yang hidup tenang, tanpa hutang, yang kaya-kaya, ataupun ada hutang yang mungkin hutang yang terkawal, dengan orang yang hutang keliling pinggang, hutang tak terkawal, asyik kena kejar dengan bank, kena kejar dengan along dan seumpamanya, ialah pada ilmu. Ilmu yang membezakan. Dan ilmu itulah ibarat baja tadi. Dan baja tadi kena letak dekat akar. So, kita suburkan akar kita. So, dalam hidup kita, kat mana akar kita? Akar kita kat sini. Macam pernah tengok kan gajah ni? Pernah tengok tak gajah ni? Nampak tak gajah ni? Macu tak? So, ini yang kita kena letak baja. Inilah akar kita yang kita kena jaga. Bila kita jaga akar kita, letak baja yang betul, insya-Allah kewangan kita akan pulih, kewangan kita akan lebih baik selepas pada ni. Bila kewangan kita lebih baik, kewangan kita makin pulih, barulah mudah kita nak bergerak. Barulah kita mudah nak buat benda-benda lain, nak beli rumah mudah, kan, nak beli kereta mudah, nak melancong mudah, nak hantar anak sekolah mudah, nak bayar zakat mudah, nak bina masjid mudah, nak bagi derma mudah,
kan, nak bantu surau, nak bantu agama Islam dan seumpamanya. Mudah dengan kita ada ilmu kewangan yang kokoh. Dan sebenarnya untuk belajar kewangan bukan sebab untuk jadi kaya, tuan-tuan. Bukan semata-mata untuk jadi kaya. Tapi sebenarnya kita belajar kewangan untuk kita hidup bahagia. Itu paling penting. Tuan-tuan bezakan, tuan-tuan. Sebenarnya kita belajar ilmu kewangan bukan untuk jadi kaya. Tapi sebenarnya kita belajar ilmu kewangan supaya hidup kita lebih bahagia. Supaya hidup kita lebih bahagia. Itu sebenarnya poin utama kenapa kita perlu belajar ilmu kewangan, sebab kita nak hidup bahagia. Bukan sebab kita nak hidup kaya semata-mata. Faham tak mesej saya sampaikan? Rasa macam nampak macam ahli sufi tak? Saya punya falsafah ni. Kan? Bukan sebab kita nak jadi kaya. Kita baca soalan balik. Kita belajar ilmu kewangan bukan sebab semata-mata kita nak jadi kaya. Bukan sebab kita nak jadi kaya. Tapi sebab kita nak hidup bahagia. Itu yang paling penting. Saya nak akhiri. Saya punya masa sampai pukul berapa, tuan-tuan? Pukul 12 insyaAllah. 12. Baik. Untuk akhir sekali ni, saya nak bawa satu kajian dengan 10 minit yang terakhir ni. Ada satu kajian dibuat di US oleh satu sekumpulan researcher di sebuah universiti yang buat kajian tentang tahap kebahagiaan. Tentang level of happiness. Dia buat kajian terhadap banyak golongan lah. Ada golongan ahli politik, golongan orang kaya, golongan gelandangan, golongan si rumah, golongan kerajaan, golongan orang asli dan seumpamanya. Ada banyak sangat kajian tersebut. Baik. Dalam kajian-kajian yang dibuat tadi, mereka mendapati golongan yang paling bahagia, yang paling mempunyai skala kebahagiaan yang paling tinggi adalah golongan apa? Teka. Saya tanya tuan-tuan semualah. Saya tanya tuan-tuan semua kat sini. Daripada skala 0 hingga 10, 0 hingga 10, berapakah tahap kebahagiaan, tuan-tuan? Mana kata kalau tahap puas, bukan tahap kebahagiaan. Silap. Bukan level of happiness, level of tahap kepuasan hidup. Mana kata tahap kepuasan hidup. Kajian tentang tahap kepuasan hidup. Mana kata berapa persen kita sepuas dengan hidup kita. Mana kata contoh kita dah ada rumah yang selesa, belajar yang selesa. Mana kata yang rasa dah yang paling rasa puas hati dengan hidup dia 10, yang paling tak puas hati dengan hidup dia ialah 0. Saya tanya tuan-tuan yang ada ni, daripada skala 0 hingga 10, berapa skala kepuasan hidup, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh letak sendiri. Boleh letak dekat komen. Daripada skala 0 hingga 10, berapakah skala kepuasan hidup, tuan-tuan? Soalan dahsyat, soalan. Daripada skala 0 hingga 10, berapakah tahap kepuasan hidup, tuan-tuan? Mereka kata kalau 10 ni semua puas hati lah. Puas hati dengan mak ayah, puas hati dengan adik-beradik, puas hati dengan kawan-kawan, puas hati dengan tempat kerja, puas hati dengan lecturer, puas hati dengan ilmu, puas hati semua. Kalau 0 ni semua tak puas hati. Tak puas hati dengan jiran, tak puas hati dengan cikgu, tak puas hati dengan kawan, tak puas hati dengan lecturer, tak puas hati dengan ilmu, tak puas hati dengan universiti, tak puas hati dengan MPP, tak puas hati dengan UM, tak puas hati dengan semua benda, tak puas hati lah. 0 hingga 10, berapa? Okey, ada kat sini jawab 6, 4, 4, 5, 8, 9 pun ada, 7 pun ada. Okey, baik 6. Baik. Saya balik pada kajian tadi. Dan tuan-tuan mungkin boleh buat kajian yang sama kot. Kalau tuan-tuan nak buat kajian yang sama, boleh buat. Okey. Jadi daripada kajian tadi, didapati bahawasanya, dia buat kajian macam ni. Contoh, kali saya buat kajian terhadap mahasiswa UM. So ada berapa orang responden? Kata ada 50 responden. Ada jawab 5, ada jawab 8, ada. So campur bahagi dengan 50. So saya dapat kesimpulan. Itu cara saya agaklah. Itulah cara research yang dibuat. Jadi dia buat kajian tadi terhadap banyak golongan tadi. Jadi daripada banyak-banyak golongan, ada satu golongan yang tahap kepuasan hidup mereka paling tinggi. Tahap kepuasan mereka hidup paling tinggi lebih kurang 6 ataupun 7 macam itulah. Daripada 10 pada skala 10, 6 ataupun 7 punya skala dia. Saya tanya tuan-tuan, teka siapakah golongan yang paling puas dengan kehidupan dia? Yang paling berpuas hati dengan kehidupan. Teka siapa? Tuan-tuan agaklah siapa? Golongan yang saya sebutkan tadi. Agak-agak golongan mana? Yang tahap skala kepuasan hidup mereka paling tinggi. Ada salah-salah nak jawab tak? Teka golongan mana? Golongan raja. Okey, ada seorang baru jawab. Afiqah Mahyudin. Gelandangan.
Okey, lagi. B40. Okey, lagi. Golongan yang bersyukur. Allah, insaf saya. Golongan bersyukur tak masuk dalam kajian sebab dia susah susah kita nak tentukan orang ni bersyukur ke tak bersyukur. Macam mana kita tahu orang tu bersyukur tak bersyukur? Golongan yang tak ada komitmen kewangan. Lagi? Siapa jawab? Ada lagi jawapan? Baru 4-5 jawapan tu. Saya ada sebut tadi ahli sufi. Allah Akbar, insaf saya. Ahli sufi Okey, baik. Jawapannya ialah golongan yang paling bahagia ialah golongan daripada kalangan orang yang daripada golongan 400 orang yang paling kaya oleh majalah Forbes. Golongan kaya. Mana kata golongan kaya ni golongan orang yang hidup mereka ada segala-galanya. Kan? Rumah besar, kereta besar. Agak-agak ada orang ni ada masalah hutang tak? Saya ambil contoh, tuan-tuan kenal tak salah satu orang kaya kat US? Cuba tuan-tuan sebut satu dua nama kat US. Kenal tak salah satu orang kaya kat US? Cuba tuan-tuan sebut nama. Elon Musk, siapa lagi? Mark Zuckerberg, Bill Gates, kan? 400 orang paling kaya oleh majalah Forbes. Agak-agak ada orang ni ada masalah tak hutang PTTN? Ada masalah hutang kat kredit tak ada orang ni? Ada masalah gaji tak cukup tak? Ada masalah hutang ke apa ke tak ada kan? Baik, jadi tahap kepuasan hidup mereka sangat tinggi. Mengata dia tak ada masalah dengan orang lain. Dia puas dengan hidup dia. 70%, 80% dia puas. Baik. Dan Jeff Bezos macam-macam lah kan? Baik. Ali Shukri pun ada. Okey, baik. Saya bukan nak tekankan yang tu, tuan-tuan. Nak tekankan satu lagi. Ada satu lagi golongan yang tahap kepuasan hidup mereka hampir menyamai golongan 400 orang paling kaya di US tadi. Itu sebenarnya saya nak highlightkan. Soalan saya ialah teka siapakah orangnya? Teka siapa orangnya? Teka siapa orangnya? Teka je. Golongan mana? Teka golongan mana? Ada satu golongan tu dia punya tahap kepuasan hidup mereka hampir dia tak sama, dia beza 0.1 je dengan orang yang paling kaya tadi. Teka siapa? Golongan petani, salah. Golongan lecturer lagi salah. Orang yang solat subuh, Allah hisab saya baca jawapan orang yang solat sunat subuh. Mana dia tahu? Masa buat kajian tu tak tanya. Solat subuh sebab dia buat kat US. Usahawan, salah. Bebas hutang. Bebas hutang terlalu subjektif. Tak tahu, kita mana tahu orang tu ada hutang ke tak hutang kan? Dia ambil golongan yang tadilah, maknanya golongan atas kelompok-kelompok tadi. Yang kita boleh tengok, dari luar lah kita boleh tahu dah orang tu. Contoh orang tu ada hutang, kita mana tahu. Orang tu bersyukur tak bersyukur, kita mana tahu. Orang tu solat subuh mana tahu kan? Pelajar, bukan. Orang Islam, bukan. Teka. Tak apalah, saya jawab lain kali lah Dah nak habis dah masa saya ni. Jawapannya, tuan-tuan dapatkan dalam buku ni. Saya tak jawab. Saya tak jawab. Motivator, bukan. Okey, jawapannya kalau tuan-tuan nak tahu dan tuan-tuan akan terkejut kalau tuan-tuan tahu. Bukan golongan motivator, bukan golongan pelabur saham. Jawapannya tuan-tuan baca dalam buku ni dekat mushaf apa. Saya tengok jawab. Siapa tak ingat dalam mushaf apa. Mana tuan-tuan cari dalam buku ni, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa jawapan untuk soalan saya tadi. Sebab masa nak habis ni. Penganjur bayar sampai pukul 12 je. 2 minit lagi ni kata-kata menutup lah. Okay, saya cari jap mana tapi ada lah dalam ni. Ada dalam ni. Tuan-tuan cari dekat, kalau tuan-tuan cari dalam buku ni dekat muka surat 71. Nampak tak? Ada kajian tu. Nampak? Dapat je? Sekejap. Ni. Satu kajian menarik jalankan di Amerika Syarikat oleh Psychology Science of Public Interest pada Julai 2004. Okay, baca. Okey.
Nanti tuan-tuan carilah Hanan ya. Macam nak beli buku ni? Kan nampak tak cara saya? Nampak tak cara saya? Okey, ni baru bijak macam wang. Buku ni murah je. RM47 sekali dengan penghantaran. Tuan-tuan klik dekat www.buku.bmw. Kalau tuan-tuan beli melalui link ini, tuan-tuan akan dapat sekali dengan e-book percuma, dapat video program seminar bijak macam wang 2020 yang lepas. Okay. Dekat Shopee pun ada kot. Tapi janganlah beli kat Shopee, belilah melalui saya terus. Dapat saya punya signature. Bukubmw.com. Saya ulang balik. Bukubmw.com. Tuan-tuan boleh cari dalam saya punya ni. Okay, saya type sini buku BMW. Saya type kat sini dah. Okey, tuan-tuan boleh klik. Okay, saya type dekat komen tu, tuan-tuan boleh follow saya. Lepas tu boleh klik buku BMW, tuan-tuan boleh dapatkan. Oh, dia tak keluar link Sekejap HTTP. Pandai-pandai lah type nanti Saya klik link tak jadi pula ni. Keluar tak? Keluar link tak? Masih tak keluar. Dia tak keluar link. Maknanya tuan kena ni sendirilah dekat browser. Okey. So tuan-tuan boleh dapatkan dalam buku tu. Dalam buku tu ada 7 modul 7 modul kewangan. Dan kalau tuan-tuan dah beli sekali e-learning, saya sangat galakkan lah sekali e-learning, sekali dengan tu. Yang tu harga lain lah. Maknanya kata kalau buku ni saja harganya RM47 sekali dengan penghantaran. Tuan-tuan boleh dapatkan dan dapat sekali e-book percuma, dapat sekali 2 e-book percuma tuan-tuan. 1 e-book percuma dan dapat sekali video seminar bijak macam wang. Dalam tu ada seminar yang saya jalankan tahun lepas. So, itu sajalah untuk akhirnya. Dah pukul 12 dah pun. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur MPP UM yang sudi untuk menjemput saya. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Tuan-tuan boleh follow saya untuk belajar lagi tips kewangan. Boleh follow saya punya blog afian.com. Tuan-tuan boleh follow Telegram saya pun ada. Tuan-tuan boleh cari Telegram saya. Saya type jap Telegram. Saya type kat sini juga Nanti tuan-tuan boleh ni sendirilah. Okey, tuan-tuan boleh tengok Telegram saya untuk tuan-tuan dan tu ada banyak konten kewangan yang saya kongsikan. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung seminar bijak merancang wang. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Afian kerana telah memberikan penerangan dan penjelasan yang sangat padat dan terperinci berkenaan kemahiran menguruskan wang. Dan saya pastilah kita semua ni masih tak puaslah nak mendengar kupasan-kupasan ilmu daripada Tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di seminar-seminar yang akan datang insyaAllah. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton kerana sudi meluangkan masa bagi seminar bijak menguruskan wang pada pagi ini. Mudah-mudahan segala input yang diberikan oleh Tuan Afian dapat sama-sama kita gunakan dan kita sebarkan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan jangan lupalah untuk sama-sama kita mencari jawapan yang ditinggalkan dalam buku bijak menguruskan wang. Boleh belilah di www.bmw.com dan juga bolehlah follow Facebook dan juga Telegram Tuan Afian. Jadi sekadar itulah seminar bijak merancang wang pada pagi ini. Kita bertemu lagi di lain masa. Saya sebagai moderator memohon maaf andai ada kesilapan sepanjang saya menguruskan seminar pada pagi ini. Jadi kita tutup seminar pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul Asr. Baik, assalamualaikum.